Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, kita akan sambung lagi chapter 7 di mana tajuk plants and elevations. Okey, tapi kita akan masuk kepada part yang kedua iaitu plants and elevations. Okay, so kamu kena faham what is plants, what is elevation. Okay, sebelum ni kita belajar in first subtopic, kamu tahu plane, kamu tahu horizontal plane, kamu tahu vertical plane. So sekarang ni kita akan masuk secara deep on what is plants and what is elevation. Okay, so kita dah kita dah sentuh bab orthogonal tu. Okay, the orthogonal projection on a horizontal plane which is seen from the top view is known as a plane. Maksudnya pandangan daripada atas, kamu nampak sesuatu objek tu pandangan daripada atas, kita panggil dia sebagai plane. Okay, dan orthogonal projection on a vertical plane, okay, yang tegak, maksudnya yang rata tegak tu, maksudnya kamu nampak daripada depan ke, kamu nampak objek tu, kamu pandang daripada sisi tepi dia ke ataupun depan tu, kita nampak dia secara vertical plane kan. So which seen from either the side view or the front view, nampak daripada sisi ataupun depan, is known as elevations. Okay, so itu maksud plane and elevation. Plane kamu akan nampak daripada pandangan daripada atas, elevation adalah pandangan daripada sisi ataupun daripada depan, okay, daripada belakang. So itu adalah elevations. Okay, so untuk lukis plane and elevation untuk sesuatu objek ni, okay, sebagai contoh, okay, ini cikgu akan tunjuk secara teori dahulu. Jadi nanti selepas ni cikgu akan selitkan, cikgu akan sediakan beberapa lagi video dengan contoh dan juga cara manually kita nak lukis secara manual. Okay, tapi yang ni cikgu akan tunjuk dulu secara asasnya, basicnya, teorinya untuk kamu faham. Okay, so sebagai contoh kat sini kita ada objek, kita ada right prism. Okay, kalau kamu perhatikan dekat sini ada 3 anak panah di mana ini adalah pandangan daripada X, daripada depan. Okay, pandangan daripada depan, ini pandangan daripada Y, ini pandangan daripada Z. So X dengan Y ini adalah pandangan, X adalah pandangan daripada hadapan, Y adalah pandangan daripada sisi. So ini adalah elevations. Okay, dan Z adalah pandangan daripada atas. So ini adalah plane. So ini yang kamu akan lukis, maksudnya kamu akan lukis plane, pandangan daripada atas, elevation adalah pandangan daripada sisi ataupun depan. Okey, kalau kita tengok satu-satu, kita sketch dahulu. Okey, kalau pandangan daripada Z, kamu akan nampak apa? Kamu bayangkan ini kamu nampak, kamu tengok ni daripada atas ni mata kamu tengok daripada atas ni. Okey. Apa yang kamu akan nampak? Okey, apa yang kamu akan nampak? Kamu kena lukis dalam measurement yang betul, yang tepat. Okey. Dan mestilah orthogonal lah, normal to the plane ataupun 90 darjah. Okey, so bila kita tengok daripada Z ni, terus ambil dia punya full apa yang kamu nampak tu, yang paling besar sekali apa yang kamu nampak tu, kamu akan nampak base dia dulu. Okey, kamu akan nampak base dia ABKJ. So ABKJ, let's say ni daripada Z, saya akan lukis, ambil pembaris, kamu akan lukis AB. Okay, ABKJ. AB, sini A, sini B, sini K, sini J. Alright. Okay, and then daripada atas tu, dekat base ABKJ tu kita ada garisan IH. Okay, di mana garisan IH ni bertindan di atas garisan JA. So I dekat sini stroke dengan J. Okay, yang ni kamu dah belajar sebelum ni kan? Part 1, cara nak label, and then H dia bertindan di atas A. Okay, lepas tu kamu ada yang kat tepi ni. Okay, lepas tu kita ada kat tengah. Okay, dekat tengah ni pula dia dia masuk ke dalam berapa cm? Okay, nak tahu berapa, kat sini kan kita lukis A ke B ni 3 cm. Betul, 3 cm. So ambil pembaris tu, lukis tepatlah 3 cm. Okay, 3 cm. And then masuk ke dalam, daripada I ni masuk ke dalam 1 cm. Lepas tu kamu ada tengah lagi 1 cm, dekat sini 1 cm. So masuk ke dalam 1 cm, buat garisan tebal. Kenapa garisan tebal? Sebab kita nampak garisan tu, tak ada terselindung, tak ada tersembunyi. So kita nampak ini adalah garisan PG. So sini adalah PG.
Okey, lepas tu 1 cm lagi. Okey, sini 1 cm juga. Okey, kita akan nampak garisan MD. Betul tak? MD. Kan? MD. Okey, so MD. Nampak? Okey, dan garisan yang kat tepi ni, LC ni, L ni bertindan di atas K. So, L dulu baru K. Kat sini pula C dulu baru B. Okey, so panjang yang ini berapa? Panjang ni adalah 4 cm. Okey, faham? Itu kita nampak daripada atas. Alright, kalau daripada sisi kita akan tengok X. Tengok daripada depan X. Kalau X pula, kamu akan nampak bentuk ni. Betul tak? Okey, kamu akan nampak macam ni. Okey, turun bawah, naik atas sikit. Macam ni. Okey. Alright, betul. Okey, itu yang kamu akan nampak bila kamu pandang daripada depan. So, bila nak label, okey, bila kita tengok daripada depan ni, kita akan nampak H, baru kita nampak I. So, sini H, I. Okey, untuk part sini pula G, baru P. Okey, yang kat sini pula F ni, belakang kita ada apa? O. So, sini F, O. Sini E, N. E, N. So, yang atas ni D, M. So, D, M. Okey, kat sini pula C, L. Okey, turun bawah kita ada B, K. B, K. Dekat tepi kita ada A, J. So, A, J. Okey, so itu cara label dia dan pastikan ukurannya betul lah. Kat sini 3 cm, naik ke atas 3 cm. Betul tak? Naik ke atas 3 cm. Okey, sini 1 cm, turun ke bawah ni berapa cm? Okey, turun ke bawah ni pula adalah, okey, kalau sini 2, sini kamu kena tengok dia punya simbol tu lah. Ni simbol ni kan, simbol ni sama dengan simbol 1 cm. So, sini 1 cm, sini 1 cm. Okey, naik ke atas ni pula dia sama dengan simbol 2 cm kan. So, sini 2 cm, sini 2 cm. Okey. Alright, so siap untuk pandangan daripada X. Okey, kalau kita tengok daripada pandangan daripada Y, daripada tepi. Okey, nampak tak? Kamu akan nampak wall ni dulu. Betul tak? Nampak wall ni? Okey, so kita lukis dulu wall ni. Sebab dia yang paling besar. Okey, bila kita lukis wall ni, bila kita perhatikan ke belakang, maksudnya bila kita tengok depan ni, let's say lah ni adalah bongkah yang luksina. Kamu akan nampak garisan PG ni, okey, tapi dia terselindung di belakang. Okey, kamu akan nampak garisan PG ni tapi dia terselindung ke belakang. So, tinggi ni adalah 3 cm. Okey. Lepas tu kamu ada tinggi A ke H. A ke H ni, okey, cikgu buat dulu lah. Sini C, okey, sini C, sini L. Bawah K, sini B. Okey. Belakang B ada A. Belakang K ada J. Okey. L dengan C ni tak ada sebab dia tak ada kat belakang. Okey, tapi bila kita turun bawah sedikit 1 cm, turun bawah 1 cm kamu akan nampak garisan putus-putus, garisan yang terselindung iaitu garisan yang ni. Okey, kamu tembus, mata kamu ni tembus, nampak GPHI. So, GHPI. PI. Okey. Lepas tu, kamu dah nampak garisan yang ni kan? Lepas tu kamu turun bawah sikit, kamu akan nampak yang ni pula, FO. Okey, FO. So, FO ni, sebelum nampak FO ni, kamu akan nampak EN. So, kamu akan nampak turun bawah lagi. So, sini E, F, kat sini N, O. Okey. So, bila garisan tu terselindung di belakang, kita akan buat putus-putus. Okey, so itu secara sketch lah. So, yang tepat dia adalah kita kena guna pembaris, make sure guna pembaris dan ukuran yang tepat. So, sama tak macam tadi? Cikgu dah sketch tu sama kan? So, ini adalah plan. Kita tengok daripada atas. Okay. All sides are drawn with solid line because they are visible from the top. Kita nampak jelas. So, kita buat solid line. Okay.
Pandangan daripada X, okey macam cikgu lukis tadi. Alright, semua solid line juga sebab kita nampak tidak ada yang terselindung. Okey, cara tulisan label ni pun, penulisan label ni kena tengok betul-betul depan siapa, siapa kat belakang. Okey, dan viewed from Y, nampak ada putus-putus. Kenapa ada putus-putus? Dash line because the side are hidden when viewed from Y. Okey, kita nampak yang depan dulu dinding dia, baru kita nampak yang belakang. Okey?